Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, serta selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada pagi ini kita sambung lagi bacaan kita dari surah Al-Kahfi, iaitulah surah yang ke-18 dari muka surat 302. 302 juzuk yang ke-16. Dalam juzuk yang ke-16 surah Al-Kahfi, ini muka surat 302. Ayat yang kita nak baca pada pagi ini ialah bermula dari ayat 79. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا
فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع
سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekali lagi kita puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Tuhan sekalian alam, pemilik alam semesta. Dialah yang Maha mencipta, dialah yang Maha mentadbir, darinya segala yang wujud ini datang, dan kepadanya lah juga segala sesuatu akan kembali. Juga selawat dan salam atas Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul utusan Allah untuk kita semua, yang mana kita tak pernah jumpa dengan baginda, tetapi ajaran baginda sampai kepada kita melalui para sahabatnya yang sampaikan kepada tabi'in, yang sampaikan kepada tabi'ut tabi'in, yang sampaikan kepada generasi seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, sehingga walau jarak masa kita 1400 tahun lebih, tapi ajaran baginda alhamdulillah tetap sampai kepada kita. Juga selawat ke atas ahli keluarga baginda yang suci, terutama para isteri baginda yang bersama dengan baginda sewaktu kehidupan baginda, mengkhabarkan kepada kita isi kandungan kehidupan Nabi, terutamanya dalam perkara-perkara yang bersifat peribadi. Dalam salat malam Nabi yang baginda salat di rumah, dalam pergaulan Nabi dengan mereka, dengan layanan Nabi terhadap isteri-isterinya, dengan contoh teladan bagaimana watak-watak wanita yang sepatutnya dicontohi, kerana para isteri baginda adalah contoh teladan buat kaum muslimat. Begitu juga anak-anak perempuan Nabi yang menjadi contoh kepada remaja-remaja muslimah. Selawat dan salam juga ke atas para sahabat Nabi yang menjadi pembantu, pendukung, penyokong yang berjuang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu senang, waktu susah, waktu perang, waktu duduk di Madinah bersahabat dengan baginda, waktu hijrah, waktu makan, waktu minum, sehingga akhirnya kehidupan Nabi itu seluruhnya dapat disampaikan kepada kita. Dan semoga Allah juga merahmati semua orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah hari kiamat. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kehidupan kita ni gitulah dia, menyambung perjuangan orang-orang terdahulu seperti sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama. Walaupun kita ni level tu tak sampailah level dia orang tu mulia, kita ni ujung kuku pun tak sampai.
Tapi sekurang-kurangnya kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita termasuk dari kalangan mereka yang berjuang untuk agama, berjuang untuk Quran. Kalau zaman Abu Bakar As-Siddiq, para hafiz waktu perang mati ramai. Akhirnya dia duk fikir macam mana nak jaga supaya Quran ni tak hilang. Fikir sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu buat keputusan untuk membukukan Al-Quran. Mula-mula ditentang oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pasal Nabi tak pernah buat macam tu. Tapi lama kelamaan setelah dipujuk-pujuk, dia tahu ini bukan benda yang Nabi tak nak buat sedikit pun. Bahawa Nabi dah suruh ada tulisan-tulisan Quran ni duduk di kulit, duduk di daun, duduk di papan kayu. Jadi mereka hanya nak kumpulkan agar Quran tu tak hilang. Akhirnya Umar Al-Khattab setuju, panggillah sahabat lain, Zaid bin Thabit, untuk jadi penulis. Maka tulis balik. Setiap orang datang baca tulis, datang baca tulis, dan setiap yang baca tu menghadirkan dua saksi bahawa ni memang ayat Quran yang dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berkumpulnya Quran sebagai satu mushaf, dijaga, disimpan nuskhah itu oleh sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian disalin, dikopi, tulis mula, sehingga nuskhah-nuskhah tu bertebaran banyaknya dengan qiraat-qiraat yang berbeza. Mari zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, maka banyak, sebaran tu dah banyak, sehingga berlaku pula khilaf di kalangan sahabat-sahabat ni, hak mana betul, hak mana salah. Sehingga akhirnya Uthman radhiyallahu anhu panggil semula semua cetakan-cetakan Quran tu, panggil semula, dan dia tulis semula dengan satu tulisan yang mengumpulkan 7 jenis bacaan. Jadi keluarlah nama Resam Uthmani. Resam Uthmani ni makna tulisan yang ditulis zaman Uthman. Itu nama Resam Uthmani. Tujuannya nak jaga Quran agar tidak hilang daripada masyarakat. Setelah itu, daripada Resam Uthmani itulah akhirnya Sayyidina Uthman buat kopi, tulis, salin dan sebarkan kepada negara jajahan takluk Islam, dan diwariskan demi generasi sampailah ke hari ini. Resam Uthmani ni ada, kekal sampai ke hari ini. Semoga Allah merahmati Abu Bakar As-Siddiq yang telah mengumpulkan Al-Quran. Semoga Allah merahmati sahabat Nabi Uthman bin Affan yang telah berusaha untuk menjaga Quran. Dan Allah merahmati para ulama-ulama Al-Quran yang berkhidmat untuk Al-Quran, sampailah Quran tu kita boleh baca, kita boleh tengok, dan kita boleh tadabbur maknanya. Dan kita ni menyambung legasi, walaupun tak sama dengan level dia orang. Legasi apa? Kita nak termasuk dari orang yang berada dalam ilmu Al-Quran. Kerana Nabi SAW sebut, Ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatu. Ahli Quran ni ahlullah. Maksud apa ahlullah? Orang yang kenal Allah, dan dia adalah khassatu, hamba-hamba Allah yang terpilih. Bukan semua orang Allah Ta'ala bagi ilmu Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, ya Allah, kaumku telah menjadikan Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Orang tak minat mana, nak suduk sibuk dengan Quran, malah sebahagiannya rasa beban.
Dulu para sahabat ni, bukan para sahabat zaman sekarang ni, kalau kita tengok orang di Palestin, kita dengar kan, mati syahid hafal Quran, mati syahid hafal Quran. Dia orang daripada kecil didik anak-anak ni Quran. Pasal ni kitab kita orang Islam. Kitab kita orang Islam. Di sinilah kita bermula. Tapi kita ni celak mata lah ni nak belajar ABC dulu. Kalau anak tak erti baca ABC ni, punyalah bimbang, ya Allah anak aku tak erti baca ni. Hatta pergi pemulihan tu, hatta pergi pemulihan ni, panggil lagi cikgu mai rumah ni. Bayar mahal pun tak apa. Pasal apa? Tak nak terlepas ilmu baca yang berkait dengan dunia. Bukan kita anti ilmu tu, tidak. Tapi kita nak katakan keutamaan yang lebih besar ialah pada ilmu Al-Quran. Ahlullahi wa khassatu. Orang belajar Quran, dia faham apa yang Allah nak daripada kita. Allah nak ajar akidah kita macam mana, Quran bagi tahu. Bukan Quran bagi tahu, Allah bagi tahu. Quran ni kalam dia. Betapa agungnya nikmat orang yang berdamping dengan Al-Quran. Jadi kita doa kepada Allah agar Allah istiqamahkan kita. Dan kita doa kepada Allah, biarlah Allah guna kita. Allah guna tenaga kita, Allah guna harta kita, Allah guna kepandaian kita, Allah guna susah letih kita, penat lelah kita. Biarlah Allah guna kita ni untuk Al-Quran. Kita menjadi tools, bahasa kita, alat yang Allah guna untuk menjadi khadam-khadam Al-Quran. Biarlah kita letih, kau penat, kau habis harta, kau masa, tenaga kau, biarlah tak apa. Yang penting Allah guna kita untuk Al-Quran. Itu nikmat. Bukan kita kata itu mengeluh dah. Mana ustaz tiba-tiba hari ni mengeluh lagu tu. Tidak mengeluh ni, tapi nak sebut bahawa kita mesti ajar kepada masyarakat pentingnya kita ni berkhidmat dan duduk dalam bagi bidang Al-Quran. Di zaman orang duduk sibuk macam-macam. Kita duduk dalam panggil bidang Quran ni, macam-macam ujian dia. Ujian dengan anak-anak nak suruh ngapal Quran, pas kena marah, pas hafal, esok lupa balik. Kita sendiri pun pas ngulang, pas lupa balik. Nak jaga Quran, punya lah payah. Ada setengah tu buat institusi Quran, buka sekolah nak ngapal Quran. Pak kita pun ada. Kat kampung kita ni berapa banyak dah. Alhamdulillah, jazahumullahu khair. Dia upgrade lagi usaha dia. Ada setengah lagi terpaksa tumpah masjid. Upgrade lagi usaha dia. Ada setengah buka sekolah lain, cari duit. Allahu Akbar. Rupa-rupanya bila kita jaga ni, tahu struggle dia. Mengajar mudah je, kita modal kita, idea kita je. Tapi kalau buka institusi ni, cikgu nak kena ada, pelajar nak kena ada, lepas tu parent nak kena handle, macam-macam. Gaji, duit nak kena cukup, makanan nak kena ready, budak. Tapi gitulah, kita mengimpikan para pencinta Al-Quran untuk bersama dengan perjuangan Al-Quran dengan apa yang kita mampu. Tak kira lah lagu mana. Yang penting jadilah kita ni sebahagian daripada orang berkhidmat kepada Al-Quran. Biarlah sampai akhirat nanti kalau Allah Ta'ala tanya, apa yang kamu buat tentang Quran, kita kata kita hadir dalam majlis ilmu Al-Quran, kita usaha untuk belajar Quran. Ada lagi orang boleh jawab, ya Allah, aku habiskan hartaku untuk Quran. Ada orang boleh jawab, ya Allah, aku habiskan umurku untuk Al-Quran. Ada orang kata, ya Allah, aku habiskan tenagaku untuk Al-Quran. Ada waktu saya duduk sekolah dulu. Sekolah saya ni zaman 90-an, tak banyak lagi mak tahfiz lah, ni banyak macam cendawan. Sekolah kita sama tahun 90-an. Mula-mula buka tumpang bangunan orang, tumpang bangunan college, duduklah menumpang. Lepas tahun
kerajaan negeri bagi tanah dan bagi satu bangunan. Lepas tu ada satu kantin. Diorang panggil duduk dalam kampung, tempat bahasa orang panggil jin bertendang. Mana cerut kampung. Nak masuk tu jalan tanah. Waktu nak pergi hantar sekolah tu, nak pergi interview, kita ni budak sudah kebir-kebir tengok sini kau nak belajar ni. Faham? Mak kita pergi atas kebir-kebir, Allahu Akbar, jadu dalam tanah ni. Ceruk kampung dalam kebun getah. Ada bangunan 1-2 tingkat, ada panggil kantin, bangunan kantin. Tepi ada tandas, kolah pak mandi ramai-ramai. Sejuk punya lamat. Bangun pukul 5 pagi tu kak. Berasak, polis tu keluar asak ni, sejuk ni. Masa tu cari balik cuti kan, ustaz kata kita kena kutip derma, nak buat masjid pula. Pak baliklah resik ni. Tapi saya nak ceritanya, saya ingat yang buat masjid tu Tok Ngulu. Tok Ngulu kampung tu, dia kebetulan dia tukang rumah. Dia ada anak dia, saya pun lupa, kita panggil Tok Ngulu, nama dia apa saya lupa dah. Ni cerita waktu saya umur 13 tahun dulu. Anak dia ni naik motor Hurricane, Yamaha Hurricane tu. Tahu tak? Yamaha motor. Allah. Kecil dia, motor tu kecil macam, tapi tubuh dia besar. Kita duduk tengok dia naik macam naik ayam gitu. Kecil naik. Nah. Jadi ingat pengalaman tu, kita pun budak-budak duduk gitu. Suka-suka je. Kau pasir, kau simen, apa angkat bata, kita tolong pokok dia lah. Tapi dia duduk dengan bina tu, saya ingat-ingatnya, kita duduk sembang-sembang. Dia kata tak apalah, dia jadi tukang bina pun tak apa. Yang penting dia ni ada saham dalam buat mak tahfiz. Tak apalah, jadi tukang kat batu, kau semin pun tak apalah. Kita ni masa tu duduk semangat, kolek rumah balik, gini-gini. Tapi gitulah. Seronok bila kita dengar ada orang yang mana hatinya dengan Al-Quran. Jadi sebab tu saya nak ajak kita semualah, mana-mana yang mampu. Pertama, perjuangan kita, jihad ni adalah jihad. Jihad untuk diri kita, menjadi para pejuang Al-Quran. Jihad pertama, kita mari hadir kelas. Yang kedua, kita menyampaikan ilmu Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ajak orang. Tak boleh ajak orang mari kelas, hantar link kuliah ni pada semua seramai mungkin yang kita mampu. Yang kedua, jadilah orang watak-watak yang bukan sekadar kita duduk tepi-tepi dak, kita duduk dalam perjuangan yang betul. Sama-sama. Kita ada beberapa institusi macam sekolah saya, sekolah lain-lain, yang mana kita sangat-sangat perlu. Baru ni ada sahabat saya di Terengganu pun isu yang sama. Pasal dia adalah bisnes yang keuntungannya bukan bukan on the spot. Bukan hari ni kita buat, hari ni kita dapat untung. Kalau nego lain gitu, waktu duit modal hari ni juga mungkin kita dapat untung, ataupun dalam sebulan 2 bulan. Quran ni nak khatam, hafal, nak invest orang budak hafal Quran, makan tahun. Mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tu pun kalau ujung-ujung tu khatam, setengah-tengah pakai separuh jalan tak habis. Duit dah belanja dah. Pasal apa? Ini benda mahal, lagu itulah sifat dia. Jadi kita sama-sama lah. Mana-mana ada yang mampu keperluan sahabat-sahabat, sama ada yang hadir secara fizikal ataupun yang online, kita pakat-pakat mana yang kita mampu. Pertama, melazimkan diri kita dengan majlis Quran. Yang kedua, jadilah orang-orang yang bersama dengan perjuangan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Dan nikmat yang besar ni sepatut menjadi keutamaan bagi kita lah. Kalau ada cucu-cucu apa, hantarlah jadi orang hafal Quran. Sebab lah ni budak hafal Quran ramai, tapi nak cari orang boleh mengajar Quran payah. Cari orang yang betul-betul ni. Saya balik baru ni dekat tahfiz, bila kita dah cerita-cerita, ramai juga tahfiz-tahfiz lah ni duk sibuk, duk nasyid, duk qasidah, duk gapo. Jadi channel dia panjang lagi, dia punya
isi asal Quran tu tidak lagi menjadi keutamaan. Jadi hanya sekadar boleh baca, lepas tu boleh qasidah. Apa tahu orang panggil pergi sana, panggil pergi sini, panggil tahlil, panggil baca Quran, entah kubur, baca tu begitu. Jadi itulah pasaran Quran yang masyarakat. Tapi kita tak nak macam tu. Kita nak ahli Quran yang berketerampilan, hafal. Kalau boleh mengaji lagi bahasa Arab, faham. Boleh ajar pada masyarakat. Cita-cita nak buat tu, dia produk tu tak hadir dalam, bukan produk kilang. Bukan produk kilang. Kalau produk kilang tak apa, dia ada acuan cetak. Cetak masuk SIM card, cetak masuk SIM card, keluar hafiz 30 juzuk. Selama SIM card tu ada, Quran tu duduk dalam tu. Kita bukan MP3. Kita bukan MP3. Kita ni nak boleh hafal ni, ya Allah. Jadi paling-paling tak boleh juga doakanlah agar Allah bantu kita semua. Baik, sambungan cerita kita. Yang penting kita ni nak bersama dengan Quran dan faham Quran, tadabbur makna dia. Cerita kita, cerita Khidir ni, tak habis lagi cerita Khidir. Yang mana Khidir ni dia dapat ilmu direct dari Allah. Dan kita pun dah sebut dah baru ni, orang yang nak mewarisi ilmu dari Allah ni tak cerita panjang, ambil Quran, hafal, tak dalam dada. Itulah ilmu laduni sebenar. Laduni sebenarnya ilmu yang datang dari Allah, bukan mimpi dah. Jangan kata ilmu laduni tu ilmu mimpi. Ilmu laduni sebenarnya ilmu yang datang dari Allah. Melalui jalan mana? Quran. Confirm dah ni ilmu betul ni. Confirm dah ilmu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dipertikaikan lagi. Mimpi ni boleh jadi ya, boleh jadi tak. Dia kata dia mimpi jumpa Nabi, boleh jadi ya, boleh jadi tak. Kalau dia kata dia ajar, ni Nabi ajar kepada dia ilmu, sesuatu ilmu yang baru yang tak pernah Nabi ajar kepada sahabat, kita kata bohong, ngaruh, palsu. Kalau betul, ini Quran confirm dah, diwarisi generasi demi generasi, sahabat demi sahabat, sampai tabi'in, sampai tabi'in, sampai ulama Islam, ulama Quran, para penghafal Quran, sampai hari ni, sampai kiamat pun akan tetap Allah jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami akan jaga. Jadi ni lah dia ni laduni sebenar. Jadi tak rugi, bahkan beruntunglah siapa yang duduk sibuk dengan ilmu Quran. Allahul musta'an. Mudah-mudahan Allah tidak lalaikan kita. Saya semalam ni jadi semangat lagu ni. Pagi ni semalam kebetulan orang suruh tadabbur, minta ada kelas online tadabbur surah Al-Hakumut Takatsur. Kita ni memang lalai sungguh, sibuk kerja-kerja dunia kita ni. Allahu Akbar. Lepas ngajar tu sibuk juga. Lepas tu kan duk main lagu tu lah, kita tak habis-habis. Sibuk kita ni tak habis. Tapi biarlah, saya kata tak ada. Jadi semoga Allah guna kita. Kita jadi kaki tangannya syariat ini untuk sampainya Al-Quran kepada orang lain dalam kadar kemampuan kita. Nabi SAW sebut balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walau satu ayat. Walau satu ayat, itu hijrah yang paling utama. Baik, adapun makna cerita Khidir, iaitulah dengan Nabi Musa. Semalam berhenti pada perpisahannya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Itulah pada ayat 79 yang kita baca. Waktu nak berpisah, dia kata sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Aku akan bagi tahu tentang tafsiran perkara-perkara yang kamu tak mampu nak sabar tadi. Akhirnya dia bagi tahu. Kan ada 3 kejadian. Kejadian pertama, kapal bocor. Kejadian kedua, budak mati. Patah tekak dia. Kejadian ketiga, betulkan tembok yang nak runtuh. Okey. Jadi dia kata aku nak bagi tahu takwil perkara yang kamu tak tahan tadi.
tak sabar tu. Amma safinah, adapun kapal, fakanat limasakina ya'maluna fil bahr, dia adalah miliknya orang miskin yang bekerja di laut. Kapal ni milik orang miskin ni, dia bukan kapal penumpang ni, dia kapal bukan kapal feri orang memang naik. Dia ada kapal, dia tumpang kan, dia nak lalu tepi-tepi jalan pantai, duk lalu tu tengok-tengok ada kapal perahu buk lalu, dia pun angkat tangan, orang pun kenal Nabi Khidir, dia pun kecakap nak tumpang, beres naik jalan. Jadi memang dia ni milik orang miskin yang duduk kerja cari makan, cari rezeki dengan perahu tu, dengan kapal tu di laut. Jadi ni bukan kapal krus lah, kapal krus tu petang, kapal orang miskin, perahu lah bahasa kita mudah, bot kau, lebih kurang macam tu lah istilah kapal tu. Terjemah apa dalam terjemah ni? Adapun perahu, perahu saya ni sebut kadang kita tak tahu sangat ni. Perahu lah, perahu orang miskin ni dia mana ada kapal, kapal ni besar. Orang miskin ni perahu lah. Jadi dia kata perahu ni, perahu milik orang miskin, awak buat kerja dekat laut, tangkap ikan, begitulah kerja orang laut. Jadi fakanat limasakina ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha, dan memang sengaja aku ni nak mencacatkannya. Fa'aradtu, aku memang nak membocorkan dia, an a'ibaha. Pasal apa? Wa kana wara'ahum malikun, kerana di belakang mereka nanti ada seorang raja ya'khudhu kulla safinatin ghasbah, yang akan merampas setiap perahu yang tidak cacat. Jadi Allah Ta'ala bagi kepada dia ilmu, baru dia tahu apa yang akan berlaku, terjadi. Dia tahu ilmu tu yang tak ada pada Nabi Musa alaihi salam. Jadi seluas mana yang Allah bagi kat dia, kita tak tahu. Sebab dia sendiri mengaku hak dia tahu ni bukannya semua, hanya seperti paruh burung, air yang burung ambil, dan ilmu Allah ni seluas lautan. Jadi mungkin Allah wahyukan kepada dia waktu kejadian tersebut, waktu tu spesifik kejadian tu sahaja, Allah Ta'ala alam. Tapi nak tahu dia ni ilmu ghaib seluruhnya, dia sendiri tidak mengaku lagu tu lah. Kalau orang kata ilmu Khadir ni dia tahu ilmu ghaib, Allah Ta'ala tak sebut lagu tu. Cuma dalam peristiwa ni Allah, dia kata dia tahu bahawa ada raja yang akan ambil kapal tu. Sama dah juga dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun ada bagi tahu ilmu masa depan. Betul tak? Tapi apakah dengan sebab beberapa hadis perkara yang Nabi bagi tahu akan berlaku masa depan, kita nak kata Nabi tahu benda ghaib? Tak boleh. Nabi bagi tahu tentang tanda-tanda kiamat, benda berlaku, belum berlaku. Tapi hari ni realiti kita tengok, betul Nabi bagi tahu. So how Nabi boleh bagi tahu? Macam mana? Sebab Allah wahyukan kepada Nabi. Apakah dengan sebab beberapa kejadian tu kita nak mendakwa Nabi tahu benda ghaib? Tidak. Jadi siapa yang guna dakwaan dia dapat ilmu Nabi Khidir sehingga dia boleh takwil benda-benda ghaib, situ ada orang pergi sini jin lah, sini berapa lah, semua seolah-olah dia tahu benda ghaib, buat tilik nasib orang lah, puluk macam-macam. Dengan dakwaan dia tahu ilmu ghaib, ilmu laduni dan sebagainya. Ini adalah dakwaan yang tak betul. Nabi Khidir dia tak tahu ilmu ghaib. Sebab Allah kata qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui ilmu ghaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Jadi nampak?
Jadi ada ilmu yang Nabi Khidir ada, Nabi Musa tak ada, tapi itu tidak menjadikan dia lebih superior daripada Nabi Musa AS. Hanya saja bab ilmu ni dia macam rezeki. Ilmu ni macam rezeki. Bukan macam lah, ilmu ni sebahagian daripada rezeki. Ada orang Allah bagi rezeki dia harta. Ada orang Allah bagi rezeki dia ilmu. Oh, dia ni pandai, tapi bukanlah semua benda dia tahu orang lain tak tahu, dan bukan juga semua benda yang ada orang tahu dia tak tahu. Boleh jadi kita tahu daripada 10, 5, ada 5 lagi kita tak tahu. Dia tahu daripada 10, 7, ada 3 lagi dia tak tahu. Tapi mungkin 3 hak dia tak tahu tu termasuk 5 hak kita tahu. Faham ke tak ni? Benar. Jadi maknanya sampai dalam bab ni kita tak boleh nak dakwa aku lebih tahu. Sebab mungkin yang kita tahu tu 5 je, kebetulan hak 5 kita tahu tu duduk dalam 3 yang kawan tu tak tahu. Dia tahu 7. Faham tak? Cuma waktu kita cakap mu tak tahu. Oh, mu tak tahu, aku tahu. Kita berasa aku lebih tahu. Padahal yang kita lebih tahu bab tu je, bab lain banyak lagi kita tak tahu. Sebab tu jangan sombong dengan ilmu. Jangan sombong dengan ilmu. Kita tahu ni wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kita hanya tahu sikit je. Cuma kebetulan bab tu kita tahu. Kebetulan bab tu. Ada saya jumpa dengan seorang syekh, tengah-tengah bincang, dia pun duduk bincang-bincang. Ustaz-ustaz ramai ni. Ustaz-ustaz ramai. Ada hebat-hebat. Doktor PhD gini-gini. Tiba-tiba dia tanya satu soalan. Ada orang hak doktor-doktor ni tak tahu sebenarnya. Tiba-tiba hak jawab tu orang biasa. Orang biasa yang jawab. Oh, dia kata masalah apa dah lupa gitu. Tentang masalah jamak takdim dan jamak takhir. Dia Syekh kata kenapa aku datang Malaysia ni aku tengok lalu semayang takdim, zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isyak. Lepas tu bila dia jamak takhir, dia mesti semayang isyak dulu waktu maghrib. Lepas tu dia kata bukankah tertib tu sesuatu yang kita jaga dalam solat kita? Sebab dia mazhab Hanbaliyah. Hanbali ni tertib tu wajib. Okey? Jadi dia nak tanya kita, kenapa orang Malaysia awak lagu tu? Sebenarnya, lepas ada seorang dia jawab, dia orang doktor-doktor PhD dia pun senyap lagu. Ada seorang tu dia jawab, dia biasa dia kata, oh sebab dalam bab fiqh jumhur ulama kata tertib dalam, ibaratnya dalam kitab, tertib ni hukum dia dalam jamak takdim adalah wajib, dalam jamak takhir adalah sunat. Tapi dalam dua-dua keadaan, yang wajib ni memang tak boleh tinggal, yang sunat sebaiknya kita tertib juga, sebab nama dia sunat. So yang betul dalam bab ni, jamak takdim ke jamak takhir ke, kita semayang ikut tertib waktu. Itu yang sunat. Wajib waktu takdim. Jamak takdim tak boleh beza, mesti ikut tertib. Zuhur dulu, asar kemudian, maghrib dulu, kemudian isyak kemudian. Hukum dia wajib. Kalau jamak takhir, tertib tu dah jadi sunat. Maknanya sunat untuk kita solat mengikut tertib. Semayang dalam waktu isyak, maghrib dulu baru isyak. Hukumnya sunat jaga tertib. Kalau nak semayang isyak dulu, boleh. Cuma pahala dia lebih besar semayang maghrib dulu lah. Sebab hukum maghrib dulu ni sunat. Faham tak? Jadi, tapi menariknya dia lepas pada tu dia puduk diam. Dia tak kata apa. Puduk adalah pasal dia tahu. Mungkin kebetulan soalan tu dia tahu, kebetulan banyak lagi hak dia tak tahu. Cuma masa tu soalan tu dia ajar kita soalan periksa tu. Kena kita ni, aku soalan sport je.
Ada orang lain ngaji pandai lagi daripada aku. Nah, tiba-tiba mari soal kebetulan hak kita baca tu masuk reso. Kebetulan. So kita pun dapat rasa, oh aku lah hebat, aku ilmu wahan jaga ni pasal markah 100. 100 tu hak jawab kuasa. Hak ilmu sebenar tidak digambarkan oleh 100 tu. Jadi kesimpulannya di sini nak sebut, ilmu ni rezeki Allah bagi dan tak patut seorang itu sombong dengan ilmu dia. Seperti mana yang berlaku pada Nabi Musa AS bila dia tanya, ada tak orang siapa paling alim dalam dunia? Dia kata aku. Dan dia tak sandarkan ilmu dia kepada Allah. Berlakulah cerita peristiwa ni. Okay? Jadi kita ambil iktibar, kita benarnya banyak lagi kita tak tahu. Banyak sangat. Ilmu ni ada 3 tahap. 3 tahap ilmu. Mula-mula belajar, kita rasa kita seronok dan kita rasa kagum. Aku tahu benda ni. Sampai satu tahap yang kedua, dia mari rasa banyak ilmu. Dia mari rasa ilmu dia banyak. Tu tahap nombor 2. Dia ngaji lagi. Bila dia dapat degree lah, bagi contoh dapat degree, aku dah dapat degree. Tahu tak, aku ada degree. Dia sampai ngaji sampai lagi PhD. Sorry, dia 3 S1, S2, S3 dah. Degree ni udah rasa seronok. Aku dah dapat degree. Sama-sama lagi ngaji master. Aku ada master. Sampai lagi tahap PhD. Akhir sekali dia tahap ketiga. Saya nak bagi contoh je tu dah. Tapi kalau tak ngaji kerana PhD pun, tapi tahap ilmu ni sampai tahap yang ketiga, dia rupa-rupanya dia akan tahu sedar diri bahawa rupa-rupanya ilmu ni luas sangat. Dia ni tak tahu apa pun sebenarnya. Dalam ilmu ni dia adalah setitis. Kalau Nabi Khidir dengan Nabi Musa kata hak burung patuk tu ilmu dia, laut tu ilmu Allah, pas kita nak letak mana kita? Hak patuk tu hak patuk tu kalau setitik pun banyak hak patuk tu boleh jadi satu percikan hawa-hawa air gitu je hak sampai kita ni. Aduh alam. Jadi ilmu Allah ni sangat-sangat luas. Tapi semalam kita sebut, jangan berhujah dengan ilmu Allah yang luas untuk justify kita punya amalan yang tak ada hujah. Itu satu perkara yang lain. Pertama, kita tak tahu benda gaib. Yang kedua, jangan memandai-mandai dalam mendakwa sesuatu yang Allah tak bagi tahu. Allah tak ajar kita buat. Lepas kita buat, orang kata, Tuhan tak suruh. Takkanlah Tuhan tak terima. Dia mari ayat tu pula. Kita pun kata, ni tak ada dalam hadis, saya tengok Al-Quran pun tak ada, hadis pun tak ada, mari mana amalan? Ya tak jumpa, ilmu Allah tu luas. Yalah luas tu mana hujah dia? Tak ada, tapi ilmu Allah tu luas. Ni orang panggil orang yang kata sombong, batarul haq. Dia menolak kebenaran, mendakwa sesuatu yang dia tak ada ilmu, bahkan termasuk dalam dosa besar. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, berkata sesuatu tentang Allah dalam keadaan kamu tidak ada ilmu. Bahaya. Jangan duk pandai-pandai buat sesuatu dalam agama. Ni benda ni molek. Siapa kata molek? Ada tak dalam Quran sebut? Adalah hadis sebut? Tak ada. Ada tak sahabat mengiyakan kurang-kurangnya? Ada tak ulama salafus soleh? Tak ada. Pas ulama ni buat, saya nak tanya Allah salafus soleh, sebab mereka mendahului kita. Dia dengan Nabi ni dekat. Dia kata tak ada. Tapi tak ada pun tak apa. Ilmu Allah tu kan luas. La ilaha illallah. Dia punya hujah tu sedap dengar hujah dia. Tapi sebenarnya hujah tu adalah hujah yang tak betul. Baik, sambung lagi ayat. Ingat kau sikit je ayat baca ni.
Ammal ghulam. Jadi raja ni bila dia tengok kapal tu bocor, raja tak ambil lah. Tujuan aku nak selamatkan orang miskin ni. Ammal ghulam. Ghulam ni pula fakana abawahu mu'minaini. Adalah kedua ibu bapanya ni orang beriman. Fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Maka kami bimbang dia akan mendesak mereka melakukan perbuatan zalim dan kufur. Itu kerana budak ni sangat disayangi oleh kedua ibu bapa dia. Disebut dalam tafsir ni sangat disayangi, tetapi budak ni dari sudut tabiat dia, ilmu yang Allah bagi tahu kepada Nabi Khidir bahawa budak ni besar, dia tidak akan beriman. Jadi dibimbangi ataupun takut-takut mak ayah dia ni kerana cintanya terhadap si anak ni menyebabkan dia berbuat zalim dan berbuat kufur. Akhir sekali dia pun bunuh budak tersebut. Fa aradna ayyubdilahuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahmah. Oleh itu kami ingin dan berharap supaya Tuhan mereka gantikan bagi mereka anak yang lebih baik daripadanya tentang kebersihan jiwa dan lebih mesra kasih sayangnya. Oh, kita pun kata, kalau lagu tu bolehlah kita buat lagu tu juga. Jawapan dia bukan setakat mung tak boleh, Nabi Musa pun tak boleh dah. Kan benda ni diingkari oleh Nabi Musa. Betul tak? Maknanya di sudut syariat Nabi Musa pun benda ni dah tak boleh buat dah. Syariat kita pun tak boleh juga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyuruh kita membunuh seorang hanya sebab masa depan dia yang kita sendiri tak tahu. Tak boleh. Jadi cerita ni kekal sebagaimana cerita yang berlaku, valid pada Nabi Khidir. Tidak valid pada Nabi Musa, apatah lagi nak valid zaman kita. Tak berlaku. Kita ada syariat, Nabi Musa ada syariat, dan dia ada syariat. Tiga syariat ni berbeza dan kita ikut syariat masing-masing. Jadi jangan guna ayat ni, apa ustaz, ni cerita ni dalam Quran. Allah Ta'ala nak cerita benda ni berlaku, syariat orang dulu, tapi tak semestinya menjadi syariat buat kita. Kemudian perkara yang ketiga pula, wa ammal jidar. Adapun jidar ni tembok. Fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Dia milik dua orang anak yatim yang tinggal di kota, yang tinggal di bandar itu. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah tembok tersebut ada harta yang terpendam, khazanah, yang tertanam di bawah tembok tersebut, yang menjadi tanda untuk mereka berdua. Tembok tu rupanya tanda untuk harta mereka. Wa kana abuhuma salihah. Dan adalah ayah dia seorang lelaki salih. Di sini kita kena berhenti. Di sini berhenti sekejap. Masa walaupun melewat tapi kena berhenti sebab penting. Poin ni penting. Poin nombor 1 berdasarkan ayat ni, Allah ni dengan sebab salihnya seseorang, Allah akan jaga dia dan hartanya. Kita nak suruh Allah jaga harta kita lah. Bukan sekadar kita tak, kalau orang tak tahu ilmu apa panggil perniagaan, bisnes, gapo begini tak tahu ni. Tapi boleh sahaja dengan sebab solehnya seseorang, Allah menjaga hartanya. Pasal apa? Dalam hadis ni, alasan Nabi Khidir kata Allah suruh jaga tembok ni sebab ayah dulu orang soleh. Jadi kesalehan itu boleh jadi sebab untuk Allah jaga harta seseorang. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW sebut,
ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, Allah jaga kamu. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Jadi di saat kita rasa terdesak, tersempit, himpit, kekurangan, hutang dan sebagainya, yang patut kita buat ialah tambah kesolehan. Lain daripada usaha kita nak cari rezeki keluar tu, tak cari rezeki, tambah kesolehan. Dia juga sebab kepada terbukanya pintu rezeki dan sebab Allah jaganya harta kita. Allah jaga juga yang kedua, anak kita. Dalam hadis ni, dalam ayat Quran ni, ayah ni mati dah ni, tinggal dua anak yang yatim. Maka li ghulamaini yatimaini. Maknanya budak kecil, ayah dia mati. Tapi kerana solehnya si ayah, Allah jaga anak ni. Dua benda. Betul. Ni ayat Quran ni, kita ambil tadabbur makna dia. Tembok bawah ni ada harta milik dua orang anak yatim, which is ayah dia dah mati. Cuma ayah yang dah mati ni soleh. Jadi sebab solehnya si ayah, Allah jaga harta. Solehnya si ayah, Allah jaga anak. Ada lagi tak istinbat dia? Ada. Allah boleh jaga dengan sebab solehnya seorang di masa hidup sesuatu yang baik untuk dia selepas dia mati. Hari ni kita buat kesolehan, kita dah tak ada, tapi anak kita tu hidup, Allah tetap jaga walaupun si ayah dah mati. Kalau kira ayah ni tak boleh nak doa dah, tak ada. Kita ni kalau anak kita susah, bolehlah, mak tolonglah doa ni, saya nak minta kerja ni, ayah tolong begini. Lah ni ayah tak ada, dia nak minta tolong siapa? Ayah tak ada. Tapi tak, selama ayah tu soleh waktu hidup, boleh saja Allah jaga zuriat dia walaupun setelah dia mati. Jaga soleh ni, kesolehan ni benda besar. 3. Ada lagi? Ada. Satu lagi. Wa kana abuhuma salihah, disebut dalam beberapa kalam istinbat ulama ayat ni, Allah hanya sebut ayah dia. Mak dia macam mana? Sian mak dia. Mak dia macam mana? Mak dia kita tak tahu. Wallahu ta'ala alam. Kita tak kata lah, Allah Ta'ala tak sebut. Tapi istinbat yang ada ialah kesalehan salah satu dari ibu bapa, sudah cukup untuk menjadi sebab Allah jaga zuriat dia. Bukan sudah cukup tu kalau suami tu soleh, aku tak perlu jadi soleh, tak apa dah. Tak, bukan gitu. Maknanya tiba-tiba Allah rezekikan kepada seseorang tu pasangan yang Allah uji dia dengan pasangan dia. Tiba-tiba dia nak jadi baik, tapi mungkin di pihak suami tak seperti mana yang dia nak. Ataupun si suami nak jadi baik, si isteri pula tak nak seperti mana yang dia nak. Tapi jangan putus asa. Biar kita seorang pun tak apa dah. Sebab apa? Sebab hatta anak yatim pun, mpok tak ada, ayah ada. Mpok tak ada, ayah ada pula dah. Mpok tak ada, mak ada, Allah masih boleh jaga. Kalau tiba-tiba Allah, pok dia tu, kita duk tengok cerita pok dia duk kata, pok dia macam pok dia kan. Jangan cakap macam tu lah, ni contoh. Jangan balik rumah buat lagu tu pula. Nah, kalau tiba-tiba pok dia dekat Allah, tak tahulah, hanya Allah Ta'ala tahu. Mudah-mudahan Tuhan bagi hidayah kat dia. Maknanya ayat tu kita tahu dah, ternampak dah biasa. Kita kata tak apa, kerana dalam Quran sebut kalau seorang saja soleh, boleh jaga Allah Ta'ala jaga zuriat. Boleh. Sebab Allah Ta'ala hanya sebut dalam surah ni, ayat ni,
Allah sebut ayah je. Mak kita tak tahu. Mak kita tak tahu. Kita tak kata mak dia tak baik, kita tak kata mak dia baik. Kita kata kita tak tahu. Cuma Allah mention ayah dia saja. Adapun dalam cerita budak sebelum ni, Allah mention dua-dua. Mak dan ayah. Kana abawahu mu'minaini. Mak ayah dia orang mukmin. Allah mention dua-dua. Tapi dalam ayat kes tembok ni, Allah hanya mention ayah dia. Jadi cukup. Dan ini sebenarnya terbukti. Imam Bukhari dijaga oleh mak dia seorang. Jadi ulama besar. Imam Syafi'i dijaga oleh mak dia seorang. Jadi ulama besar. Jadi itu telah menjadikan bukti bahawa salah seorang daripada ibu bapa kalau soleh, Allah boleh saja menjaga zuriat dia. Istibak kita yang kelima, akhir sekali. Zuriat yang soleh datang daripada pasangan yang soleh. Maknanya kesolehan ni memang tidak diwarisi, tetapi menjadi sebab sikit sebanyak anak tu soleh adalah datangnya dari zuriat orang-orang yang soleh. Okay? Sebab tu kalau nak cari pasangan, carilah yang soleh. Kalau nak cari menantu, carilah yang soleh. Kalau nak cari apa lagi? Itulah dia. Nah, carilah yang soleh. Orang ni soalan pertama, dia kerja gapo? Dia kerja gini. Ni kalau musim ni ada syarat tambahan. Dia tanya ni, dah kahwin ke belum ni? Dia kata pasal syarat tambahan dia. Ada orang cerita kat saya, dia kata ustaz, saya tengok ustaz ni cukup lekat belakang dah, cuma so je tak boleh pasal poligami tak boleh lah, dia kata. Ada ustaz seorang tu pula dia pergi kawan saya ni, dia pergi tengah ngajar. Dia pergi ngajar, dia muda lagi. Makcik tu dia mari dengan anak dia. Dia pun berkenal. Ni anak saya ni ustaz, umur dia 24 gini. Dalam hati kawan ini, apa makcik ni tanya soalan ini? Nampak macam nak menatu ya. Cuma satu soalan lah saya nak tanya ustaz. Ustaz dah kahwin ke belum? Dia kata, saya dah kahwin. Makcik tu pun terdiam. Diam lama. Saya rasa ustaz ni tak layak mau poligami, dia kata. Makcik ni orang jawab dulu lagi. Maknanya dia rupa-rupanya sama lain syarat tambahan ada betul juga tu. Tapi sebenarnya dalam bab ni soleh tu yang utama. Soleh yang utama. Hak syarat-syarat lain tu biarlah duk bawah tak apa. Kalau nak letak syarat boleh, tapi jangan sampai meninggalkan syarat yang utama, itulah agama. Ada orang boleh kompromi bab-bab lain, kerja agama tak apalah, nanti dia boleh soleh, nanti dia boleh belajar, dia begini. Yang penting kerja dia mesti baik. Ada orang mungkin dia kata ni orang baik minta, orang ni orang tak baik, tapi hak ni sebab dia ada isteri dah, hak ni hak tak ada lagi. Dia kata tak apalah, hak ni bolehlah lepas ni dia soleh lah nanti insya-Allah. Jadi dia letak sifat soleh tu kemudian dengan anggapan boleh berubah, dengan anggapan betul. Tapi kalaulah tiba-tiba soleh tu ada, dia panggil calon tu dalam banyak-banyak, hak ni handsome. Kan Nabi kata tunkahul mar'ah li arba'ah. Jamaliha, cantiknya dia, panggil nasabiha wali hasabiha wali diniha. Nasab keturunan dia, kemudian jamaliha wa maliha wali nasabiha wali diniha. Cantiknya dia rupa, harta dia kaya, keturunan dia mulia, agama dia baik. Pak ni Nabi kata fadfar bizatid din. Cari hak utama. Hak paling utamanya kalau ada memang kita nak cita-citanya pak ni ada belakang. Hak tu tanyalah mana-mana manusia nak dia ada belakang. Comel pun ada, pandai pun ada, harta pun ada, keturunan pula baik-baik. Orang panggil agama pula jangan, kalau boleh hak ni orang panggil nikmat, boleh nikmat, orang panggil syurga di dunia dah tu. Tapi begitulah.
Ala kullin, poin yang kita sebut ialah zuriat yang salih lahir daripada orang yang salih. Kerana ayat ni Allah Ta'ala menyandarkan kesalihan si ayah tu, dengan sebab tu Allah jaga si anak. Semoga Allah Ta'ala rezekikan kita zuriat yang salih dan salihah, pasangan yang salih dan juga salihah, dan Allah jadikan kita orang yang salih juga. Dan Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doalah semoga Allah Ta'ala memberkati kita semua. Dan akhirnya ayat ni Allah Ta'ala sebut, fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri. Hujung ni demikian dia kata, aku tidak melakukannya menurut fikiranku sendiri. Maknanya semua yang aku buat ni adalah kerana Allah yang suruh. Dia adalah seorang hamba yang taat kepada Allah. Khidir ni dia bukan buat ikut hawa nafsu dia. Dia kata aku buat tu bukan sebab aku nak buat. Zalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Itulah tafsiran yang perkara-perkara yang kamu tak mampu sabar tadi. Jadi pokok pangkalnya, ilmu kita jangan sombong dengannya. Jadilah orang yang taat kepada Allah dan senantiasa patuh kepada apa yang Allah Ta'ala wahyukan kepada kita. Itu melalui jalan Quran dan juga As-Sunnah yang ada dengan kita. Adapun jalan direct wahyu, pintu wahyu telah pun tertutup. Dan tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala alam. Habislah hari ni cerita Nabi Musa dan Khidir. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Minggu depan hari Isnin. Cuti kau dia mengata? Tak kan? Selangor je cuti. Oh, Sultan Selangor punya keputeraan ni kita wilayah, jadi tak cuti. Dia panggil Datin Bandar. Okey, Datuk Bandar. Datin Bandar KL kata KL tak cuti. Jadi hari Isnin ada kelas. Rumah lah, tapi sebab Datin Bandar dah keluar ke arahan. Tapi tak apa, kita ada kelas hari Isnin insya-Allah. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.